Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini adalah cerita, dan untuk jam ini kita ada beberapa minit untuk kita fokuskan kepada pilihan raya negeri di Johor seperti yang ada kami bawakan di astrawani.com. Banyak perkembangan terkini dapat anda saksikan mengenai perjalanan dan juga apa percaturan-percaturan parti politik sebelum menjelangnya tarikh-tarikh besar dan tarikh akhir iaitu 12 Mac pada bulan depan sebagai tarikh pilihan raya dan untuk rakyat Johor membuat pilihan sendiri. Dan pada jam ini kita nak bersama dengan Mujibu Abdul Muiz yang merupakan pensyarah kanan sains politik UiTM. Kita nak membincangkan mengenai percaturan parti politik, apa pilihan warga Johor. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam Syaf. Apa Selamat khabar? petang. Selamat petang. Apa khabar tuan? Baik ya? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik tuan, kita nak memberi fokus ketika ini sebab kita tahu 12 Mac ini merupakan tarikh penting bagi warga Johor secara keseluruhannya. Banyak parti-parti politik yang akan bertanding dalam pilihan raya pada kali ini. Jadi bagaimana pilihan yang orang kata paling ideal untuk warga Johor membuat pilihan sebab banyak tawaran yang mungkin akan dikeluarkan nanti berdasarkan penyertaan parti-parti politik yang pelbagai ini. Ya, satu sudah tentu kita melihat dengan banyaknya parti bertanding di dalam PRN Johor, rakyat Johor sudah mempunyai alternatif, ya, mahu memilih parti yang kena dengan selera ataupun sudah tentu melihat calon yang mungkin dirasakan sesuai dengan kawasan dan juga mereka yakin mereka ini yang dipilih nanti akan mampu memberikan khidmat terbaik kepada kawasan masing-masing. Jadi saya nampak mungkin dengan banyaknya parti politik itu bukan saja pengundi mendapat satu pilihan yang pelbagai. Dalam masa yang sama juga saya melihat kerancakan demokrasi itu semakin luas dalam konteks politik pilihan raya. Jadi saya rasa pengundi harus gunakan kesempatan ini untuk pilih mereka yang terbaik, mereka yang meyakinkan, bukan saja harus dilihat daripada calon, personality dan juga khidmat calon yang diberikan, tetapi secara umum juga harus melihat parti-parti yang diwakili oleh mereka itu. Kerana yang pasti pilihan mereka itu akan menentukan nasib mereka untuk sepanjang 5 tahun menuju ke pilihan raya ke-16 pula lah kalau ada lagi pilihan raya selepasnya. Baik tuan, ada juga yang menarik kami kongsikan di sini pada hari ini ya. Seperti yang kita tahu, ada sebelum ni kita bercerita, tuan ada bercakap juga rakyat mungkin akan lebih cenderung memilih parti yang sudah established, yang lebih lama di Johor khususnya. Tapi dengan situasi kita ada parti-parti politik baru yang akan menyertai PRN pada kali ini, tapi pula ada isu hari ini seperti yang kami bawakan di astrawani.com, biar rakyat Johor tentukan itu komen Syed Saddiq yang merupakan Presiden muda jika berlaku pertindihan kerusi dengan Parti Keadilan Rakyat PKR. Jadi bagaimana tuan melihat perkara ini? Ya, salah satu yang saya perhatikan ya, dan ini sudah diperlihatkan dalam PRN Melaka apabila pengundi itu sudah mempunyai pengalaman selepas mereka menukar kerajaan dan juga kemasukan parti-parti baru seperti mana Perikatan Nasional ya, yang menggabungkan tiga parti utama Gerakan Bersatu dan juga PAS itu, dan sudah tentu kalau di Johor ini kita akan menyaksikan ada Parti Pejuang yang secara rasmi mungkin akan terlibat dalam PRN Johor walaupun sebelum sudah terlibat dalam pilihan raya kecil secara tidak rasmi ya, meletakkan calon proksi seperti mana yang berlaku di Perak, dan juga sudah tentu parti wilayah yang bertukar menjadi nasional seperti Warisan dan juga Muda yang saya rasa ketika ini membina satu momentum yang cukup baik ya, tetapi kita juga mahu melihat sejauh mana momentum itu boleh diterjemahkan dalam konteks undi. Walau bagaimanapun saya masih lagi skeptik melihat pengundi itu berani untuk melakukan satu pemilihan yang luar jangka seperti mana yang berlaku ketika PRU 14. Berdasarkan yang saya lihat daripada perspektif pengundi yang sudah melihat bagaimana pertukaran kerajaan itu berlaku dan bagaimana kucak-kacir yang berlaku di Johor itu ini, dan juga sudah tentu dalam masa yang sama mereka akan menilai apa yang berlaku sepanjang 2018 sehingga pada 2002 dalam konteks bukan saja di peringkat persekutuan dan isu-isu di peringkat nasional, tetapi juga dalam isu-isu di peringkat Johor dan isu-isu lokaliti yang membelenggu negeri Johor sebagai negeri yang antara negeri yang terkaya dan termaju dan banyak bergantung harap kepada industri ekonomi yang digerakkan berdasarkan minyak, perkilangan dan juga pelancongan kerana mereka ini bersempadan dengan
negara Singapura. Jadi saya rasa pertimbangan-pertimbangan itu yang akan menjadi pertimbangan pengundi. Namun begitu, seperti mana yang kita saksikan di Melaka, disebabkan adanya pengalaman kedua-dua parti memerintah mereka semasa Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jadi saya rasa pilihan-pilihan itu yang pertimbangan itu yang akan mencorakkan pemikiran dan pemilihan mereka dalam pilihan raya kelak. Dan kita menjangkakan dengan penurunan pengundi yang begitu drastik di Melaka itu bakal berulang di Johor, maka saya rasa kekuatan parti-parti akar umbi yang established ini akan diuji, dan sudah tentu dalam perspektif ini kita menyaksikan Barisan Nasional ke depan kerana mereka ada jaringan kekeluargaan, sudah ada established, sudah ada satu jentera parti yang terbentuk lama di peringkat cawangan, di peringkat bahagian. Ini semua boleh bermain peranan, dan di sini kelemahan parti-parti yang kurang established. Seperti mana kita bercakap tentang muda, kita bercakap tentang warisan, pejuang, malah mungkin kita bercakap tentang Perikatan Nasional yang saya rasa kalau di Melaka membuahkan 2 kerusi, dan ini merupakan negeri base parti bersatu dengan menggabungkan kekuatan PAS yang juga saya rasa ada kekuatan di Johor kerana pernah menang 2 kerusi dan masih ada 1 kerusi di Johor. Saya rasa ini barangkali perkara-perkara yang penting boleh dilihat dalam perspektif di PRN negeri Johor. Baik, Tuan ada menyebut beberapa perkara tentang establishment dan juga parti-parti baru, dan kita tahu juga Warisan dah buat pengumuman semalam iaitu bakal bertanding di Dun Permas, dan ini merupakan kali pertama menyertai pilihan raya di luar daripada negeri Sabah dan untuk memperkukuhkan jenama Warisan itu sendiri. Jadi bagaimana Tuan melihat, adakah Warisan akan berdepan dengan laluan yang senang atau laluan yang sukar untuk memperkukuhkan kedudukannya di luar dari negeri Sabah itu sendiri? Ya, pertama kita harus melihat kerusi Permas itu sendiri, satu kerusi yang begitu seimbang, berada di dalam kawasan bandar, dan juga pengundi-pengundi di kawasan ini saya rasa pengundi-pengundi yang terdedah dengan maklumat dan teknikal. Jadi tindakan Warisan untuk bertanding di situ saya rasa kena dengan corak dan ideologi parti Warisan yang menengahkan satu ideologi yang bersifat nasional dan memperjuangkan satu perspektif politik yang baru yang saya rasa mungkin sesuai dengan selera pengundi di Dun Permas. Tetapi dalam masa yang sama kita juga harus melihat siapa yang bakal dicalonkan di dalam Dun situ, dan juga kita yakin dan percaya sudah tentu ini menjadi kerusi antara tumpuan di Johor kerana ini satu kerusi yang begitu taktikal sekali. Kita menyaksikan bagaimana pertukaran daripada Barisan Nasional ke Pakatan Harapan, dan mungkin juga Pakatan Harapan muda, pejuang, dan mungkin ada parti-parti lain juga menyasarkan kerusi itu berdasarkan kepada kemampuan pengundi di sini yang boleh melakukan swing undi pada bila-bila masa. Jadi dalam perspektif Warisan ini saya rasa persoalan utama yang boleh dikatakan adalah siapa yang dicalonkan, kerana kalau tokoh itu barangkali tokoh yang memberi satu keyakinan kepada pengundi di Permas, maka saya tidak nampak ini boleh jadi satu halangan kepada Warisan. Tetapi seperti mana yang kita bincangkan, Syaf, dalam perspektif pilihan raya ada 1001 perkara yang dipertimbangkan oleh pengundi, dan salah satunya mungkin melihat bahawa kalau memilih Warisan sebagai wakil rakyat di situ, barangkali dalam kotak pemikiran mereka hanya memilih wakil di situ tetapi tidak menyertai kerajaan, dan mungkin akan memberi kesukaran pada mereka di masa hadapan. Jadi ini perkara-perkara yang sering saya perhatikan dalam pemerhatian saya dalam pilihan raya. Seperti mana di Melaka, walaupun kita nampak sentimen pengundi masih lagi tidak mesra dengan Barisan Nasional, tetapi mereka masih memilih Barisan Nasional pada ketika itu disebabkan keyakinan mereka bahawa mereka ini ada pengalaman, dan kalau memilih parti ini lebih stabil, kawasan itu lebih terjaga. Ini antara pertimbangan. Tetapi walau bagaimanapun kita harus melihat demografi pengundi di Melaka dan juga di Johor itu sangat berbeza, di mana peratusan pengundi bandar dan luar bandar itu sangat seimbang. Malah kita boleh katakan dengan urbanisasi di Johor ini, maka pembesaran kawasan-kawasan daripada separa bandar kepada bandar itu semakin tinggi, dan Permas merupakan percontohan yang baik pada itu. Jadi kalau parti-parti ini bergantung pada mentaliti pengundi bandar, maka barangkali Warisan ada harapan dengan syarat
peratusan pengundi itu mesti tinggi. Kalau dia rendah, barangkali pengundi akar undi yang akan memberikan undi kepada parti-parti established dan swing yang tidak banyak daripada pengundi yang sedikit itu barangkali akan menentukan parti kemenangan. Dan kalau ini berlaku, saya yakin parti-parti established seperti Barisan Nasional, mungkin Pakatan Harapan akan menang di kerusi tersebut. Baik, dan itu penjelasan Tuan Nia Mujibu Abdul Muiz mengenai percaturan parti politik, apa pilihan warga Johor menjelang pilihan raya negeri Johor pada 12 Mac kelak. Dan saya pasti kita masih ada masa lagi berapa minit ya? Ada 1 minit, waktu yang cukup ringkas. Tak apa, kita habiskan dahulu di sini. Sekian saja, terima kasih kepada Tuan Mujib Abdul Muiz, pensyarah kanan sains politik UiTM atas perkongsian tersebut. Sekali lagi kita membincangkan mengenai percaturan parti politik, apa pilihan warga Johor menjelang PRN ke-12 pada bulan Mac nanti, atau lebih spesifiknya pada 12 Mac nanti. Dan saya kira cerita berakhir di sini dan kita bertemu lagi minggu depan dengan banyak lagi perkongsian lebih menarik akan kami bawakan, dan berita-berita penuh boleh anda dapat saksikan di astroawani.com dan bulletin-bulletin awani yang berikutnya. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum. Salam hormat.